Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baiklah, awak boleh buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 22. Okey, pertama sekali kita perlu membaca soalan. Okey, soalan dia lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Okey. Dialog tu adalah perbualan ataupun percakapan dua orang atau lebih. Dua, tiga atau lebih. Okey, kalau dalam dialog di bawah tu, okey, kita boleh lihat dialog antara Devi dan Farhana. Macam yang saya dah cerita sebelum ni, okey, dialog ni dia tidak boleh seorang saja. Dia mesti ada orang yang dua orang atau lebih. Okey, dan kemudian dalam soalan tu dia ada kata lengkapkan dialog dengan ayat tanya. Ayat tanya ni adalah ayat untuk bertanya tentang sesuatu. Biasa kita tanya tu kita nak dapatkan sesuatu maklumat. Okey. Jadi sebelum kita teruskan, saya nak terangkan dahulu apakah fungsi-fungsi kata tanya. Biasa dalam ayat tanya ni kita guna kata tanya. Jadi apa itu kata tanya? Yang ini, okey. Ini adalah fungsi kata tanya. Setiap kata tanya tu dia ada fungsi. Okey. Yang atas sekali, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda. Sekejap. Okey. Ni. Kata tanya apa kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Kalau binatang kita guna apa. Kemudian siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Kalau tadi binatang guna apa. Kalau manusia kita gunakan siapa. Jangan awak tanya apa nama awak. Tak boleh. Jadi salah. Kata tanya yang betul adalah siapa nama awak. Awak tanya pada kawan awak kan. Kawan baru awak. Siapa nama awak? Tak boleh guna apa nama awak. Apa digunakan untuk nama benda atau binatang. Kemudian yang ketiga adalah mana. Di mana. Untuk menanyakan tentang manusia, benda atau tempat. Biasanya tempat lah. Di mana awak tinggal? Contoh. Okey. Kemudian bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau kaedah dan keadaan. Bagaimana awak datang ke sekolah? Saya datang ke sekolah dengan menaiki kereta. Okey. Bila. Bila digunakan untuk menanyakan tentang masa. Bila awak sampai ke sekolah? Saya sampai pada pukul 7 pagi. Okey. Masa. Kemudian mengapa. Mengapa dia digunakan untuk nak tanya sebab. Mengapa awak sedih? Tengok kawan dia dalam kelas. Okey. Mengapa awak sedih? Saya sedih kerana dimarahi oleh ibu saya. Contoh. Okey. Contoh. Okey. Kemudian kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk
bilangan atau jumlah. Berapa banyak duit belanja yang awak dapat? Awak tanya kawan awak. Okey, awak pergi sekolah dapat RM3. Awak tanya dekat kawan awak. Okey. Berapa duit belanja mak awak bagi? Berapa? Jadi awak nak tahu bilangan atau jumlah. Kemudian kenapa? Kenapa lebih kurang dengan yang tadi, mengapa tadi? Nak tahu tentang sebab. Okey. Jadi sekarang ni awak dah tahu ke semua fungsi. Setiap kata tanya yang ini, dia ada fungsi-fungsi dia. Okey. Jadi mari kita buat sama-sama. Okey, yang pertama, kita baca dahulu. Farhana baru berpindah ke sekolah Devi. Dia berbual-bual dengan Devi. Jadi Devi tu budak sekolah baru, kawan baru Farhana. Farhana ni dia baru pindah ke sekolah baru. Jadi Devi ni dia mestilah nak tahu tentang kawan dia, Jadi kalau macam dalam kelas awak, murid India, Pritika contohnya, Pritika. Dia nak tahu tentang kawan baru dia yang baru sampai. Contohnya macam siapa? Dahlia. Jadi dia akan tanya soalan. Jadi macam mana nak tanya soalan? Kena guna kata tanya tadi. Tapi dalam cerita ni adalah Devi dan Farhana. Devi. Di bahagian atas tu awak boleh lihat, yang nombor 1 tu dia bagi kosong. Ni di bahagian sini, jadi macam mana? Macam mana nak buat ni cikgu? Tak tahu. Jadi kita teruskan dengan dialog yang kedua. Yang bawah dia pula, nama saya Farhana binti Hasan. Jadi yang atas ni soalan dia. Jadi soalan dia di bahagian sini apa? Nama saya Farhana binti Hasan. Jadi kalau kita nak tanya nama orang, kita kena guna kata tanya yang mana? Apa nama awak? Boleh macam tu? Salah, sebab apa digunakan untuk binatang. Jadi yang betul adalah siapa, sebab menanyakan orang atau nama orang. Jadi untuk yang nombor 1 tu, kita guna kata tanya siapa. Ayatnya ialah, siapa nama awak? Awak tulis dekat sini. Siapa nama awak? Jadi Farhana pun dia bagi tahu, nama saya Farhana binti Hasnan. Kemudian yang seterusnya dia tak bagi juga. Kemudian yang keempat, baris yang keempat, saya tinggal di Kampung Permata. Jadi apakah soalan kedua yang sesuai kepada Farhana? Dia nak tahu tentang apa tadi? Tentang tempat. Saya tinggal di Kampung Permata. Kita lihat, nak tahu tempat, kita perlu guna yang mana? Ni, manusia, benda dan tempat. Jadi kita kena guna kata tanya mana dalam ayat kita. Dalam ayat tanya. Ayat tanya yang kita gunakan di bahagian soal ayat tanya kedua ini adalah, di mana awak tinggal? Devi dia tanya pada Farhana, di mana awak tinggal? Kemudian Farhana pun jawab, saya tinggal di Kampung Permata. Kemudian untuk yang ayat tanya ketiga, kita lihat baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5.
yang keenam, bawah dia tu. Okey. Saya berpindah ke sini minggu lepas. Itu jawapan dia. Jadi soalan dia mestilah minggu. Minggu ni berkait tentang masa. Jadi kita tengok yang mana kata tanya yang berkait tentang masa. Ni fungsi dia ni awak boleh lihat. Untuk menanyakan masa. Jadi kata tanya yang perlu kita gunakan adalah bila. Jadi kalau dalam dialog tadi yang mana? Yang ini. Dialog yang ayat tanya yang ketiga adalah di mana? Bila awak berpindah ke sini. Ambil semula ni jawapan ni. Jadi Farhana dia akan jawab, saya berpindah ke sini minggu lepas. Cara dia, awak nak bina soalan, ayat tanya 1, awak kena tengok baris yang bawah dia. Dialog ni ada yang menyoal, ada yang menjawab. Perbualan. Perbualan. Biasalah. Untuk yang keempat. Ayat tanya yang keempat, awak lihat dia punya baris yang seterusnya. Jadi, dan ayat tanya yang kelima, awak lihat baris yang bawah dia. Kalau yang keempat tu, ayat tanya keempat, pekerjaan ayah saya ialah guru. Jadi ayat tanya, macam mana awak nak buat ayat tanya yang sesuai? Jadi kata kunci dia adalah pekerjaan ayah awak. Dalam ayat tanya tu, awak kena letak pekerjaan ayah. Jadi kalau macam ni, yang kelima, ayat tanya yang kelima. Dalam ayat tanya yang kelima, mengajar di sekolah, mengajar di sekolah kebangsaan Pulau apa tu? Pulau Libaran Sandakan. Jadi soalan awak kena berkait dengan dia punya jawapan di bawah dia juga. Jadi untuk ayat tanya yang keempat dan kelima, awak fikir, ataupun kalau awak tak tahu sangat, awak boleh bincang dengan ibu atau ayah awak di rumah. Dan kebiasaannya, saya nak tambah sedikit info sebelum kita habiskan sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Perlu diingat, setiap ayat tanya diletakkan tanda soal. Ni. Tanda soal dia macam bentuk telinga tu. Telinga titik bawah. Ada anting-anting di bawah tu. Semua ada. Nampak? Kalau ada tanda tu, kalau awak baca dalam buku-buku ke, kalau dalam surat khabar ke, ada tanda macam tu, maksudnya itu adalah ayat tanya. Kalau ada apa-apa masalah, boleh berhubung dengan saya nanti. Hidup kita ni tak lari daripada bermacam-macam soalan. Jadi kalau banyak soalan tu, kena tanyalah menggunakan kata tanya yang betul dalam ayat tanya awak. Contoh macam saya sebut awal-awal tadi. Kalau kita nak tanya nama orang, kita tak boleh guna apa nama awak. Tak boleh. Kita kena guna kata tanya siapa nama awak. Kerana siapa merujuk kepada orang. Kalau apa, kalau nak tanya
itu haiwan apa. Kalau haiwan kita guna apa, bukan itu haiwan siapa. Kalau siapa jawapan dia orang. Okey. Kalau kita nak tahu itu haiwan, itu haiwan apa. Okey. Okey, itu saja. Apa-apa masalah nanti boleh berhubung dengan saya di nombor saya. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.